dia berjalan di atas muka bumi Allah Ta'ala ini dia ada sandaran dia. Bukan sandaran kepada makhluk. Dia sandar dia kepada Allah Ta'ala. Yang menggerak, yang mengapa, yang memberi kekuatan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di atas syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka di situ mereka berusaha. Sebab tu ada di kalangan mereka, ya, mereka berjalan di atas asbab, tapi mereka tidak berpegang kepada asbab. Kita tidak, kita berjalan ke atas asbab. Asbab ni kita berjalan di atas ikhtiar kita, dan kita berpegang kepada ikhtiar kita. Itu yang menjadi gantung diri tu. Itu yang ganti putus asa itu. Ya, macam tu. Ya, pelajar pun sekarang dia hebat-hebat. Ya, marah di mak, ada khabar tak boleh periksa, gantung diri. Sekarang kita tak tahu lah. Masya-Allah. Marah, gantung diri, macam-macam benda yang kita tak terlintas di hati kita macam tu. Jadi di situ letaknya akidah tadi. Pusat, ya, pusat itu maknanya letak pada akidah. Pegangan kita kepada akidah. Bermakna, ya, mereka berjalan, berikhtiar, mencari, tapi mereka tidak berpegang kepada ikhtiar. Mereka tetap berusaha. Fattaba'an sababa, ikutlah sebab tu tidak memberi bekas belajar tauhid. Jadi di situ bulat hati dia kepada Allah Ta'ala. Jadi proses itu bukan terus dapat apa, tidak. Dia proses yang lama, saya kata. Ia atas kurniaan Allah Ta'ala, ya, itu atas kurniaan Allah Ta'ala ke atas kita, atas dasar segi ilmu kita, amalan kita, banyak kait rapat suasana, ya. Jadi maksiat berperanan penting dalam kehidupan kita. Erti kata yang menggorak langkah kita nak sampai pada Allah itu, halangan hijab kita adalah maksiat itulah, ya, hijab kita, ya, maksiat lah. Sama ada dosa itu dosa kecil ataupun dosa besar, ya. Jadi benda ini juga yang kita, kalau kita katakan sebagai yang memberati diri kita untuk kita meneruskan, ya, di samping syaitan nafsu, ya, dunia kita belajar, tapi itulah dia halangan yang terpaksa kita lalui, ya. Kita nak menempuh untuk sampai kepada Allah. Jadi kena perat jerit dan penat lelah, ya. Sebab itu dalam saya bawa sikit cerita dalam apa ni, kitab Aqidatul Najin oleh Syekh Zainal Abidin ni, ulama Nusantara. Orang yang ngaji pondok dia tahu tentang Aqidatul Najin, orang akidah orang-orang yang berjaya. Sekarang kitab tu saya tengok memang terbaik. Terbaik arti katanya jauh orang tak apa nak minat baca dah, sebab dia tulisan halus. Ada diterjemah dalam bahasa Rumi, di alih bahasa oleh Ahmad Ismail, ya, bahasa yang indah, ya, bagus, ya. Diterjemah dalam Rumi, ya, ada di Pustaka Nasional. Siapa yang ada bacalah. Di situ dikisahkan bagaimana susahnya dalam perjuangan para ulama, ya, dalam memperjuangkan agama Islam itu, ya, memperjuangkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah pada zaman apa ni Abbasiyah, ya. Kita tengok Al-Ma'mun, dia ada 3 raja lepas tu, sehinggalah kita tengok masa zaman itu zaman Ibn bin Hanbal, ya. Itu kita banyak ada dengar dia menyatakan bahawa, tetap menyatakan Al-Quran itu adalah kalamullah yang qadim, yang kekal, ya. Ada lagi seorang ulama nama dia Auza'i, ya, Auza'i. Jadi kecintaan dia kepada agama. Jadi Auza'i ni sampai dia dibunuh, ya, dipancung, kemudian diletakkan, ya, digantungkan, sehingga orang ada dengar ulama ini membaca, dah mati dah tu, dia baca ayat apa, hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kamu menyangka kamu ni orang yang berjuang ke jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum kamu diuji? Jadi ujian itulah yang kita nak cerita tadi, nak dapat indah apa, ujian itu terpaksa kita tempuhi, ya, sehingga mereka itu ada yang syahid ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dengan diri kita? Dalam perjuangan ini juga kita kata bukan hanya perkuatan kita rasa kalau kita dalam Islam dan gerakan kita, tidak. Dalam perjuangan mujahadah nafsu diri kita, ya, menghakikkan perasaan sifat mazmumah, ya, untuk berpindah pada sifat mahmudah, ya, maknanya sifat yang buruk dalam diri kita, kita nak pindah dia kepada sifat yang mahmudah, sifat yang baik. Jerih sebenarnya kalau kita renung amati balik diri kita, memang jerih, mana susah, ya, nak
nak baiki. Jika tidak ada ilmu, jika dibiar begitu, maka sifat-sifat mazmumah ini, yang dikata sifat-sifat dosa yang besar ini, sentiasa akan melingkari hati kita, dalam ibadat kita, dalam perjalanan hidup kita, sentiasa berada tanpa kita sedari. Itu. Yang itu juga lah yang menghalang sebenarnya, di samping maksiat-maksiat yang zahir, daripada kita nak mendapat keindahan tadilah, ya, amalan ibadat kita itu benar-benar kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan begitulah juga kalau kita lihat sedikit tentang masalah golongan tasawuf, ya. Dalam pergerakan dia, kadang-kadang dia tertipu. Mungkin saya, mungkin jemaah yang mana suka beramal dengan tarekat, suka beramal dengan wirid, suka beramal dengan apa, ya, bila sentuh dengan laduni, ilmu laduni kan, masing-masing rasa nak dapat karamah, nak dapat contoh macam tu lah. Cuba kalau kita fahami baik, ya, dalam tasawuf ini, ya, kita kadang-kadang tertipu sebenarnya. Tertipu kata apa? Dalam tasawuf kalau kita baca, dia kata selagi kita hati itu masih banyak lagi sifat-sifat maksiat-maksiat batin yang melingkari, yang mendindingi hati kita, kita jadi tertipu di situ, ya. Orang yang benar-benar dapat, orang hati dia betul-betul dah berpegang kepada Allah, dan sifat dia adalah sifat yang bersih. Hati dia tadi bersih itu daripada sifat-sifat mazmumah tadi, ya. Kalau banyak lagi bawa fitnah, menyalahkan orang lain lagi dan sebagainya, banyaklah perkara yang berkaitan dengan diri kita. Sangka kita ni baik, banyak beramal daripada orang lain, kita ni kasyaf pada orang, berpegang kepada natijah, berpegang kepada apa sekalipun, sedangkan syariat Islam tu dah ada. Jadi maknanya hakikat dengan syariat dia bersama. Selagi hakikat itu bercanggah dengan syariat, dia kena tinggal. Baca dalam kitab mana-mana pun, dalam para ulama tasawuf, itu kaedah dia, ya. Itu kaedah yang paling jelas, ya, untuk kita memahami. Tapi kena faham bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana memahami hadis. Di situ pula dia perginya. Jadi saya dah ulang balik, kunci dia itu pada para ulama yang memahami tentang ilmu itu sendiri. Ilmu apa ni? Ilmu Al-Quran lah. Kalau ilmu Al-Quran, tafsir dia. Jadi mana dia ada ahli tafsir, jadi ahli tafsir, dan dia ada ahli hadis yang menerangkan tu. Dan di kalangan mereka itu tidak terkecuali mereka terkalangan dari kalangan golongan tasawuf. Itu kena faham, ya. Ibn Thawri, contoh saya beri, ayah kepada guru saya masa saya belajar di Mesir dulu, nama dia Syekh Najibuddin Al-Qurdi, mulakan ahli hadis. Begitu saya pernah jumpa dengan seorang ahli tasawuf, dia juga ahli hadis, nama dia Muhammad Syahid, Bahak Syahid nama dia, tapi golongan tasawuf di Mesir lah, ya, ulama pensyarah lah, tapi dia tasawuf, tapi dia seorang ahli hadis. Cukup syadid. Syadid artinya kalau kita ambil hadis dengan dia, tak boleh nak main, kita belajar hadis dengan dia, dia segi markah, segi cukup syadid. Orang hadis dia memang gitu kalau kita tengok, walaupun dia bertasawuf, tapi dia syadid, dia cukup menjaga. Apa tu, kita jangan pelik, ya. Jadi macam tu. Itu kemudian jadi kepahaman ini yang susah. Sebab banyak orang menyatakan kita mestilah berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi macam juga kita kata kita nak bentuk Al-Quran dan Sunnah, nak berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, kita nak mengikut pegangan mana situ, Al-Quran yang dibawa oleh ulama mana tu yang nak faham. Sebab kita tak dapat faham sebenarnya. Begitu dengan aliran akidah. Kita kata aliran akidah, saya pernah temu ini, minta maaf saya melanggar sikit, ya, berkaitan dengan ini. Jadi aliran akidah ni kita nak bawa yang mana kita ni? Yang dikata ahli sunnah wal jamaah ni bagaimana? Siapa yang sebenarnya ahli sunnah wal jamaah? Pakai entang kromo je ke? Contoh macam tu. Jadi macam tu lah. Jadi siapa dia? Siapa yang bawa? Siapa dia ulama dia di kalangan mereka? Jadi macam tu. Bagaimana nak membeza